jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi gereja kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Masih Tolong sikit boleh. Masih. Jazakallah khair. Boleh dah. Tak apa, bunyi takut. Jauh sikit tak apa. Tutup tak apa. Kita panas sikit. Tak apa. Tak boleh talang lagi pas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Masa macam kita ramai Sebab tadi bagi salam ni macam jawab salam tak apa nak kuat. Biasa Ustaz bagi salam ni pun kan. Saya sebab bisa ngaji dengan ustaz-ustaz kita yang sebelum ni, dia cukup sensitif bila berkenaan dengan apa yang Nabi buat, tapi kita macam buat tak bersungguh lah. Cukup marah orang dulu. Kalau kita mengaji, saya mungkin tuan-tuan ayanda-ayanda yang pernah mengaji zaman dulu, bab-bab benda kecil-kecil pun ustaz-ustaz kita amat particular kan. Dah mula kuliah pakat bangkit jaga, mula kuliah baru masuk jaga kan. Kita melantak hang keluar masuk untuk kisah pun kan. Tu suasana kadang-kadang berbeza. Sebab masa saya mengaji dulu pun, mana Dr. Ustaz Anwar mana tu? Balik rumah baru sebut ada dia. kawan sekolah, kawan universiti. Biasalah anak amai dia bagus. Anak dia Liverpool kan Manchester United. Saja tanya. Kawan segurau dulu lah. Baik, sampai law pun sama. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tak apakah bergaung je ni. Kalau susah saya tak pakai mic. Boleh tak kalau saya tak pakai mic? Perempuan dengar tak kalau saya ceramah macam ni? Buka tirai tu bagi ni, bagi dia deras. Saya deras suara. Tidak bergaung saya tak selesa. Sebab tu kalau penceramah bak mikrofon kena jaga baik-baik. Dia bukan penyanyi je mikrofon. Sebab kita penceramah ni hak sedap tu mic je. Kalau mic tu wow 3-4 kali, lepas tu sadaqallahul azim wassalamualaikum, selesai ke. Boleh dengar ke tu? Macam ni baru jelas. Kena jadi macam Ustaz Abdullah Khairi kot. Gurau lah. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah pertemukan kita di surah apa? As-Sakinah. Masya-Allah, tenang. Patut tadi saya naik pun tenang 408 parking tu. Ikut dan dia masuk parking. Nasib baiklah tu haji kata tak boleh Ustaz, tuan ada tuan punya. Jadi nasib baik kita nak pindah sikit Yang penting kita doakan mudah-mudahan Allah turunkan kita dengan namanya rahmah, dengan namanya sakinah. Terutama kita yang duduk di dalam majlis ilmu, duduk di kawasan yang disebut sebagai tempat yang kita sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut kan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan satu keterangan apabila ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu kumpulan kan, ma min qaumin ijtama'a alaihi, duduk padanya, berhimpun padanya, yakni rumah Allah, yatluna kitaballah, belek Quran, baca Quran, wa yatadarasunahu, dan mereka belajar, unzilat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan nilai sakinah tadi. Nama surah kita ni lah. Sebab tu siapa yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia Allah datangkan ketenangan. Pernah nampak tak dalam majlis ilmu orang berlari?
Pernah nampak tak orang majlis ilmu ni duduk tak ketahuan hala? Pernah nampak tak orang duduk majlis ilmu ni kira ibarat macam kata-kata duduk pasal malam? Tempat yang paling tenang tak ada di muka bumi, rumah Allah, majlis ilmu. Kalau tak percaya, tunggu. Ni baru seminit, tunggu setengah jam. Ada orang nak berengkok. Tambah-tambah hak ada penyakit apa tak boleh tidur malam. Insomnia tu. Saya beritahu ubat dia memanglah pergi cari dekat klinik, kat doktor tu memang kena cari. Sebab itu rawatan. Tetapi antara ubat paling mujarab masuk majlis ilmu. Tambah-tambah hak ustaz mengajak ni pula kitab kuning. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Awal dah menguak. Tak suruh lena menguak dah. Sebab Allah turunkan nilai namanya ketenangan. Beruntunglah kita yang duduk dalam rumah Allah, ambil tempoh masa pula duduk dalam majlis ilmu. Saya ni dijemput untuk datang ke rumah Allah ni sebab nak mengisi. Saya yakin tuan-tuan ni tak kerana saya pun tuan-tuan akan ada di sini. Betul tak? Jadi siapa paling hebat? Tuan-tuan dan perempuan. Maka beruntunglah kita semua. Saya ni mana-mana orang jemput lah. Semalam tempat lain. Ni malam ni kira berlari sat. Tadi tengah hari dekat Seremban. Ni malam ni kat sini. Saat lagi pukul 9 pula online dengan Ustaz Haslin. Haslin Bollywood. Tak apalah. Bollywood lah. Yang penting kita setiap ruang akan ada pengisian. Maka beruntunglah siapa saja yang mengambil masa. Tambah-tambah ni anak-anak kecil kita ni. Memanglah tengok belakang main kursi, main handphone. Tengok duduk lompat. Tak apa. Baby kat depan tu yang bawa. Tak apa adik, tak apa. Jangan terjun daripada kursi tu sudah. Duduk atas elok dah, tak apa. Budak. Sebab tu nak sebutnya, bila duduk dalam majlis ilmu, Allah turun kebaikan itu sendiri. Sebab tu saya suka apabila kita duduk dalam majlis ilmu, bawa anak-anak, bawa semua mai. Hak yang ada masalah jiwa, masalah rohani, masalah jasmani, mai rumah Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan namanya ketenangan, Allah turunkan namanya rahmah, Allah turunkan syifa kepada kita. Sebab namanya duduk dalam majlis ilmu dengar kalam Allah, itu mukjizat. Kalam mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ni kita hanya sekadar untuk berkongsilah sesuatu tentang tajuk yang telah diberikan kepada saya, dan saya yakin kena mengena dengan kita lah. Walaupun kita sebut antara masa dan usia, siapa pun kita, tuan-tuan dan saya, tetap tidak akan berkurangnya masa kita dan tidak akan bertambahnya nilai masa tadi, melainkan ketetapan Allah. Bahkan tidak akan berkurang umurnya, melainkan Allah panjangkan dalam tempoh masa yang diberikan kepada kita untuk buat kebaikan. Sebab itulah kita kena ambil peluang. Hatta kita yang masih muda, saya baru 27 tuan-tuan, muda lagi, tak tambah lagi lah, 27 tambah lagi. Sajalah bagi hint 27. Mereka kata tadi masa api tadi dekat Seremban tadi, Datuk Seri Hisham tu, kebetulan pula majlis tu dihadiri oleh tuan yang terutama, Tun apa nama Allahumma samad, Datuk setiap apa nama dia punya gelaran saya tak ingat, tapi TYT Negeri Melaka, Tun Ali Rostam. Tapi tak ingat dia punya pangkat dia tu. Datuk Setia apa, Seri Setia apa tak ingat. Tun ni Ali Rostam. Kita panggil Tun je lah. Panjang sangat nama gelaran tu kan, yang diberikan kepada dia. Dia pun main majlis tu. Tiba-tiba Datuk Seri tu kata, "Ustaz, nyanyi satu lagu." Tapi saya cakap dia, tak apalah, kita ubah nama nyanyi tu, kita selawat lah. Boleh Ustaz? Halang-halang Ustaz, artis main rumah kami ni untuk majlis ilmu seumpama ni, Ustaz isi sikit Ustaz pengisian. Saya masa tu dengan Ustaz Zulkarnain Hamzah. Masa tu kami sama-sama dalam program Astro masa tu, tahun 2008 tu. Dia dalam kalam suci, saya dalam Astro Oasis dalam rancangan jemputan umrah. Dulu 2008, 2009. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, jadi bila kita duduk dalam majlis ilmu, siapa pun kita, bila saya jumpa Ustaz Zul contohnya, Ustaz lama tak jumpa. Syekh Ana ni nak masuk 60 dah. Bayangkan kita dah lama, maksudnya kita yang semakin lama ni, semakin bertambah usia, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi semakin ramai orang duduk kat rumah Allah, maksudnya tandanya semakin dekatlah dia nak balik pada Allah. Sebab tu kubur tu tak boleh jauh dengan masjid. Ini kubur jauh kan. Dia special orang Putrajaya ni. Dia kubur tempat lain. Sebab tu orang tak main masjid. Kampung sebelah tu kubur. Sebabnya sambil lalu tengok lah kesiannya kubur.
Kalau tak ada orang, maksudnya penghuni kubur lah jadi penghuni majlis ilmu. Peringatan bahawa hidup kita tak lama. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak mengambil tempoh masa antara maghrib isyak ini pengisian kita yang terhad untuk melihat apakah yang perlu kita buat, terutama dalam usia kita yang semakin bertambah ini, dengan masa kita yang cukup 24 jam, tapi kita rasa tak cukup. Betul tak? Siapa-siapa pun, hatta saya lah, bukan pada tuan-tuan, mungkin saya rasa tak cukup. Tak cukup apa? Sat berlari sana, sat berlari sini. Bayangkan tuan-tuan, daripada subuh tadi saya sampai sekarang tak tidur lagi. Tuan-tuan tidur lah. Oh, tak tidur kan? Ui, sama hebat dengan saya. Oh, hebat ha? Berlari-lari juga. Lari daripada isteri ke? Gurau-gurau je. Ada jemputan. Bagus tuan-tuan. Sekejap lagi lepas kita habis kuliah mayang isyak lagi, tuan-tuan pergi mana pula? Berlari lagi. Sama lagi. Lari. Tuan-tuan sebab bagus. Maksudnya kita ada masa kita dengan manfaat sesuatu. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka pesan Nabi ini saya nak petik daripada satu hadis Nabi SAW. Hadis ini kena mengena dengan kita semua. Walaupun hadis ini pernah Nabi sebut tinggalannya hampir 1400 tahun, dah lama. Tetapi wasiat, pesanan, nasihat Nabi ni ada kena mengena dengan kita. Ya. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, hadis ini datang daripada dua jalan, dua tariq. Maksudnya periwayat hadis yang sama, cuma penceritaan dia ada dua keadaan. Saya belajar di Universiti Al-Azhar Mesir. Bidang saya adalah usul din, sama macam Ustaz Dr. Anwar, Khairul Anwar tu. Bidang dia pun sama, Universiti Al-Azhar, dia bidang usul din, tapi dia ambil, tak silap saya, dia ambil akidah. Saya ambil hadis. Dalam masa tahun 3 atau 4 tu kita kena buat perkhususan. Apa bidang yang kita nak? Dia ada 4. Hadis, tafsir, akidah dan juga Allahumma salli satu lagi pada dia. Hadis, tafsir, akidah dakwah. Ada 4. Okey. Ada 4 jurusan paling kecil daripada usuluddin tu. Syariah, dia syariah wal qanun. Dia akan pecah sama ada syariah Islamiah ataupun yang syariah wal qanun. Syariah wal qanun ni dia undang-undang dunia, melibatkan negara-negara luar juga. Tu di Mesir lah. Apa pun tuan-tuan, menariknya ialah masa mengaji di Universiti Al-Azhar Mesir, mungkin ada di kalangan kita ustaz-ustaz kita yang mengaji di Mesir ni, kita boleh tambah ilmu tu bukan hanya di universiti. Lepas habis kuliah kita boleh pergi masjid pula sebelah. Jami' Al-Azhar, Jami'atul Azhar, Jami' Al-Azhar. Maksudnya universiti sebelah tu masjid. Kalau tak mau pergi kuliah, pergi masjid. Kalau tak mau pergi masjid, pergi kuliah. Tu dua pilihan. Melainkan tak mau pergi mana, duduk rumah. Tu syekh tu kata, kami hampa ni main jauh-jauh. Hampa ni main kita lah, kami ni lah. Hampa tu main daripada Malaysia. Sebab saya pernah tanya kan dia, bila di Universiti Malaysia rata-ratanya akan ada kehadiran dulu kan. Lalu ni saya tak pasti ada tak kan, nak masuk ada tak kan, maksudnya kehadiran untuk masuk kuliah kan. Kalau di Malaysia lah, saya dipahamkan dulu dengan sekarang mungkin sama. Tapi di Universiti Al-Azhar kalau ngaji tak ada kehadiran tu. Tak ada lah ambil tik nama Nabil Ahmad, ada mai tak ada. Masa saya mengaji dulu tak ada. Jadi mana-mana kuliah, mana-mana kelas, kalau ada kuliah yang kita nak masuk tu, masuklah. Contoh, kelas saya ada tafsir, tiba-tiba kelas sebelah ada akidah, saya nak lari masuk akidah, masuklah. Saya tak kisah mana-mana pun, kita nak tambah. Habis kelas kita tu nak pergi mengaji di Universiti Al-Azhar, di setiap bilik-bilik ataupun di setiap ruang-ruang tu ada guru mengajak. Pilihlah nak mengaji mana-mana pun. Sampai syekh yang mengajak kami dalam Quran tu, dia pernah mengaji di Indonesia. Sampai dia boleh cakap Melayu lah kira. Hak tu yang syok orang Melayu duduk tu. Sebab faham dia boleh cakap Melayu. Orang Melayu kan nak cakap Arab boleh, tapi bila dah lama-lama tu dia jadi kekok. So dia kena cakap Melayu. Dengar cakap Melayu, jadi kawan. Syekh tu memang mengaji Indonesia, so dia boleh cakap Melayu. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam hadis ini ada dua jalan. Tariq tu ataupun turuk ni dua jalan. Kandungan hadis sama, cuma dua jalan itu ialah penceritaan tentang hadis tadi. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah ananda kepada Umar Al-Khattab, ataupun dengan nama singkatan dia iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Disebut dalam satu riwayat bahawa akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'di bimankibi
akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Satu lagi riwayat menyatakan bahawa akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi jasadi. Satu, akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Nabi telah datang kepada aku dengan keadaan Nabi memegang bahu aku. Dalam riwayat kedua, Nabi telah datang kepada aku dengan memegang beberapa anggota tubuh badan aku. Faham? Dua cerita, tapi bila dia ada dua kandungan itu baru kita boleh nampak. Satu riwayat menyatakan bahawa Nabi datang dekat Abdullah bin Umar, Nabi pegang beberapa anggota tubuh badan umum, bi ba'dhi jasadi, sesebahagian daripada anggota, tak tahu apa yang Nabi pegang. Hadis kedua menyatakan bahawa akhadha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Nabi datang kepada aku, Nabi pegang bau aku. You know what is bau? Orang Putrajaya, si baik faham. Saya pergi ceramah tu, dia kata dia pegang bau kat tangan pakcik tu. Pakcik, Ustaz, macam mana bau itu boleh dipegang? Saya pun tergamam macam, oh betul lah kan, bau kena dengan hidung. Oh rupanya bahu, minta maaf lah bila orang polis cakap kan, bahu dia jadi bau, banjir dia jadi bau, pasar pagi dia jadi nat, segala-gala jadi berubah. Tak apalah tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Maka Nabi datang, rupanya Nabi pegang bahu. Ini salah satu isyarat untuk kita, untuk kita bagi nasihat, untuk kita bagi pandangan, untuk kita bagi sesuatu mungkin teguran. Nabi dah sebut dah contohnya, iaitu Nabi pegang bahu. Bererti Nabi menyentuh seseorang yang ingin disapa untuk memberikan satu rangsangan positif. Orang yang disentuh itu sudah pasti akan memerhati. Macam kita tuan-tuan, kawan kita kan, macam kita duduk berdiri nak soh, kadang-kadang kawan kita cuit, dia cuit bahu kanan. Tuan-tuan tengok belah kiri, belah kanan. Kita akan tengok belah kanan. Kanan tak ada orang pun, tak apa pun. Oh banyak duduk main-main. Sebab tu maksudnya bila ada sentuhan, secara automatik kita akan reflect secara tidak sengaja. Orang sentuh je, tu tak kira hak sentuh bau, jalan-jalan orang tersentuh bau. Mata tak mana, mata. Sebab secara automatik kita akan pandang kalau orang tersentuh kita. Berarti Rasulullah nak memberikan satu gambaran untuk memberikan nasihat, pesanan ataupun sesuatu yang memberikan satu benda yang sampai ingat. Berikan ia dengan teguran melalui sentuhan. Contoh, kita kadang-kadang anak kita tu dia bukanlah nakal, tapi dia buas sikit, kan? Mana-mana budak pun sama lebih kurang lah. Sama anak saya pun lebih kurang lah, kan? Kita dah kata jangan panjat, naik lagi tinggi, jatuh lagi, naik pula. Nampak macam mana budak? Melainkan tuan-tuan cakap, sama juga, bukan budak, orang tua pun sama, kan? Abang tak boleh kahwin lagi, dia nak juga. Tak ada kena-mengena dengan sul, minta maaf. Tak apa, itu hak dia. Kahwin tu hak dia, tuan-tuan. Oh tak berani, diamlah kau. Pandai perempuan kunci mulut para suami di sini. Jangan macam tu. Kita dah hak kita beli beras. Beras kita yang beli. Tak nak mereka masak. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Maka kita nak tengok bahawa bukan sahaja Nabi nak tinggalkan pesanan, Nabi tunjuk contoh. Siapa pun kita tuan-tuan, terutama kita dengan anak kecil, kita nak bagi nasihat, kadang-kadang sentuhan tu boleh anak-anak ikan ingat sampai bila-bila. Saya dengan anak cengeng-cengeng juga. Sebab dia tak bolehlah tunjuk semua kita sayang, semua tak apa, lama-lama dia pijak kepala kita. Kita kena tunjuk ketegasan. Saya yakin ayah-ayah anda semua juga seorang yang memang tegas. Tapi dah main tua-tua ni sayang cucu lebih macam mana sayang anak tu. Kita tangan je, tapi sayang cucu, tangan tak mau, kan? Lain. Sama lah juga saya pun. Kita ada perasaan kita nak marah anak, tetapi rupanya Nabi ajak caranya ialah dengan memberikan teguran melalui satu sentuhan. Kita panggil anak kita, kita sentuh dulu. Tapi kita panggil anak, kita tak sentuh. Along, mana? Angah, mana? Tadi pok tu apa? Awal-awal kena marah lah. Cuba sentuh dulu. Bagus anak ayah nak. Cerdik nak. Tadi suruh mengaji ke suruh main? Baru dia Allah minta maaf. Minta maaf baba, minta maaf pak, minta maaf ayah, minta maaf apa? Abi, minta maaf apa lagi? Orang Putrajaya panggil apa? Pok. Papi. Oh, papi. Papa. Gua juga. Wow. Standard Putrajaya takkan panggil ayah. Kan? Barang duk Putrajaya panggil ayah. Pok pula. Kan? Mesti. Tak apalah, panggillah gelaran yang baik-baik.
Tuan-tuan, rupanya Nabi tegur, Nabi ajar pada kita, kaedahnya ialah untuk kita menyantuni tu anak, tak kisah lagi suami, isteri ataupun siapa sahaja, dengan sentuhan pertamanya. Untuk orang tu memberikan respon yang baik. Kita pun sama-sama lepas ni dah tahu, mungkin kita boleh ambil kaedah ini. Nabi sentuh pula, Nabi sentuh apa? Sentuh tempat yang memang boleh sentuh. Jangan sentuh tempat yang tak boleh sentuh. Sentuh macam tangan, bahu, kan? Jangan pula main kepala dia. Kita main kepala boleh tak? Macam tak mau jawab je. Orang Melayu kita ni, dia main kepala boleh tak? Orang Melayu kita, saya nak tanya, main kepala dengan main punggung? Ni kadang-kadang dengan kawan pukul kat bawah kan. Kita lah jantan lah, takkan pukul mereka perempuan. Kita semua kita kadang kan nak gurau. Pegang kepala dengan pegang punggung, mana kita rasa aib? Melayu tak boleh kepala? Arab tak apa pula Ya, Arab tak apa pula. Tu sebab tu dia sekeh pula tu yang Piramli buat cerita tu. Ini kepala bapa engkau, ni kepala bapa aku. Nak gambarkan bahawa sensitifnya orang Arab. Tapi kita tak nak masalah main kepala kita, betul tak? Orang Arab tak boleh Dia kalau punggung aib. Kalau kita sentuh punggung aib dia marah. Tapi main kepala, saya pakai kopiah ni, kita saya mengaji darjah 1. Tahun 1. Pergi sana kita boleh dah cakap Arab. Arab pula Arab Fusha. Ma ismuka? Ismi Nabil. Min aina anta? Ana min Malaysia. Ana Malaysia. Boleh lah. Pergi sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minin ba'ah. Ismaki. Amilih. Alamak. Tentang apa ni? Aku tak tahu. Rupanya benda sama, cuma dia dialek dia. Bang, kita kata apa? Bahasa kita, lorat kita tu. Slang dia. Masuk sana rupanya dia bahasa dia. Bila kita cakap Fusha, cakap standard, bahasa Arab standard, dia gelak kita. Dia kata budak skima. Padahal itu bahasa standard lah, kan? Kita tanya, aina tazhab? Dia gelak. Anta Rahfin. Rahfin. Nak pergi mana? Sama je, Rahfin. Kan jauh tu. Aina tazhab dengan Rahfin. Jauh. Tapi lah kita lama-lama awal-awal tu tak erti. Bila tak erti, tuan-tuan, saya duduk dalam kelas. Yalah, bila tengok orang Arab ni, dia gurau macam tadi lah. Main kepala. Kalau kita tengok tu, ya Allah, bergelai ke berkawan ni? Rupanya berkawan. Aku tepang. Kita tengok, woi, biar betul. Tu, Arab. Orang Melayu boleh buat yang tu. Bunyi horn sudahlah. Bunyi horn sudahlah. Betul? Pek. Turun berhenti tepi jalan, angkat kayu baseball. Betul? Arab. Tak dan berhenti sat. Bukan dekat siang, malam tengah lena. Pek. Siapa tekan? Dah, masuk tu. Pek. Tak jalan lagi, tekan. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, saya duduk Mesir. Hampir 5-6 tahun, tanya lah Ustaz Dr. Khairul Anwar bersama. Kami duduk sana, tak sunyi dengan bunyi horn kereta. Tuan-tuan, bila kali terakhir tekan horn kereta? Kau tak pernah tekan masa beli sampai lah. Memang tak ada package sekali dengan horn. Kita tak tahu. Orang Arab Mesir tu dia bunyi selalu. Tu orang Arab. Maksudnya dia punya bi'ah dia tak sama, suasana dia tak sama kita. Rupanya Nabi tegur pada kita, Nabi pesan pada kita ni untuk kita wujudkan bi'ah tu, suasana. Dalam keadaan kita hari ni nak tegur macam-macam manusia. Tetapi cara teguran yang paling berkesan ialah satu kaedah dengan sentuhan. Pertama, sebelum Nabi cakap ni, Nabi sentuh dulu. Rupanya kalau kita jumpa orang, kalau budak-budak, kita sentuh, main salam. Macam kita jumpa orang, Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam. Kita pegang tangan dia, baru dia tengok kita, lepas tu baru nak mula bercakap. Betul? Rupanya dengan sentuhan tu kita akan tahu macam mana perasaan orang tu dengan kita. Assalamualaikum. Kita pun nak silap aku bagi salam ke? Nampak? Rupanya betul lah bahasa komunikasi dalam agama kita ni, dia boleh menghubungkan sesama kita. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi tinggalkan untuk kita. Sebab ini salah satu muhasabah saya dengan tuan-tuan dan kita semua. Terutama apabila menjengah kepada usia kita yang semakin senja ni, banyak benda yang belum lagi kita selesai. Terutama amanah-amanah daripada Allah untuk kita lengkapkan. Orang muda, jangan ingat kita ni masih ada usia yang panjang untuk kita isi. Yang dah menjengah ke usia senja, jangan fikir esok anda akan pergi. Mungkin malam ni, mungkin saat lagi. Kita tak tahu. Saya tengah bercakap ni, mungkin kalau saya meninggal di sini, mungkin tempat yang terbaik.
Sebab tu saya sebut pada kawan-kawan, biarlah kita rajin pergi masjid walaupun kita ni bukan alim. Manalah tahu tiba-tiba duduk di masjid kita mati. Mati di masjid. Berapa banyak kan kes viral meninggal di masjid kan, tengah semayang, tengah baca Quran, tengah sujud dan sebagainya. Kan bukankah itu satu kemuliaan? Tama-tama kita duduk dalam majlis ilmu, berapa ramai contohan tengok viral-viral di kalangan ustaz-ustaz, guru-guru ataupun ulama-ulama besar dunia yang tengah mengajar, tiba-tiba kolap, meninggal jantung kan. Antaranya yang lagi yang kena bom, Syekh Said Ramadan Al-Buti kan, dia tengah duduk di Syria tu, tengah kan, dia pun antara orang yang bagus lah mempertahankan agama di bumi Syria, tapi dia pun sekali kena terbunuh dalam satu keadaan di tengah mengajar, kena bom. Kita ni kalau duduk tempat ni, kita tak boleh sedar rasa pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu, rugi. Maka sebab tu Nabi pesan pada kita tuan-tuan, Nabi tinggalkan pesan ini kepada seorang anak muda. Siapa dia? Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, Nabi, Abu Bakar dengan Umar, siapa lebih tua? Abu Bakar. Nabi, Abu Bakar, Umar, siapa lebih muda? Kami yang teka-teka. Kami tak ada nak mengkaji Ustaz Ustaz lah saudara kami. Saya tinggalkan ulang kaji ni kita bersama. Baru bagi homework, tidak ada ceramah semua ya. Kait suap semua tak sedap kan. Kita bagi ulang kaji. Tuan-tuan perhati antara tiga umur ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Ni ulang kaji. Bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang kita hanya tahu aja nama. Itu pun kita tak tahu lebih. Untuk apa tuan-tuan, saya nak bagi tahu bahawa kalaulah Nabi, kita kata begini, kalaulah Nabi antara umurnya hampir sama dengan mereka bertiga, walaupun Sayyidina Abu Bakar paling tua, sedikit dewasa, sedikit berumur berbanding Nabi SAW dan juga Sayyidina Umar. Bayangkan kalau mereka hampir seusia, bayangkan Nabi jumpa siapa? Anak Sayyidina Umar. Maksudnya kalaulah Rasulullah dengan Umar tu hampir-hampir sebaya, anak dia bukankah lebih muda? Nabi datang kepada orang yang lebih muda. Bererti kita nak pi pesan seorang tu, nak tegur orang tu, jangan tunggu dia mai. Kita pi kat dia. Dia akan malu Allah. Dia akan teringat sampai hari ni. Kawan tu mai kat aku tu, dia nak marah, tapi dia tinggal nasihat tu berbekas. Kita lain. Masuk bilik saya. Ni bos lah. Kita pun dah siap dah. Punggah aku masuk bilik. Patang. Masuk. Assalamualaikum. Duduk. Pagi dah. Tak. Tuan-tuan pernah kenal itu? Pernah? Saya di Jakim, alhamdulillah lah. Tuan-tuan pindah lah ke Jakim. Ustaz-ustaz semua adalah ahli syurga. Assalamualaikum Syekh. Masuk Syekh. Tak kena marah kan? Tapi dia tak tahu sekali dia jadi singa, habis tuan-tuan. Tapi tahu manusia kadang ada emosi dia sendiri. Saya nak sebut pada tuan-tuan bahawa kita kena pi dekat orang tu. Ni salah satu lagi. Bukan hanya sekadar sentuh, rupanya kita pi dekat orang tu. Baru orang tu akan rasa lebih terkesan. Sebab kita pi jumpa dia. Bersungguh-sungguhnya orang tu datang kat kita. Sebab kita bukan pi jumpa sound direct depan manusia. Tengok, bayangkan Rasulullah jumpa dengan Abdullah bin Umar berdua untuk menceritakan tentang perihal ini. Maka apa yang Nabi pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar? Nabi pesan bahawa, hadis ni tuan-tuan pernah dengar. Saya nak ulang, nak bagikan kita satu kefahaman yang lebih faham, lebih jelas. Bahawa Nabi sebut, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Maksudnya, jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau orang musafir. Mudah bukan? Kita dengar, faham. Tapi apa maksud sebenar orang asing? Kita nak letakkan definisi apa orang asing. Tolong bagi Syed jawapan kat saya. Selalunya kita duk tengok rancangan TV9, tanyalah Ustaz. Jadi pakat tanya Ustaz. TV1 anda muskil pun Ustaz tak muskil. Settle Ustaz tu. TV9 pula tanyalah Ustazah, pakat tanya Ustazah tu. Apa lagi? TV Hijrah, apa nama dia? Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya pernah bagi cadangan dekat penerbit TV. Syekh, saya ada cadangan satu program ni. Elok Ustaz, buat apa cadangan? Saya nak buat satu program, namanya Ustaz Bertanya. Tu dia tergamam je.
Ustaz bertanya. Ustaz nak tanya apa? Apa-apa yang boleh saya tanya. Oh, okey. Awak ada masalah ke? Tak lah. Saya bimbang bila buat program Ustaz bertanya, tak ada audien. Oh, ya ke? Lepas tu saya tanya balik. Saya tak apa lagi kalau tak ada audien. Saya bimbang kameraman tak ada, penerbit pun tak ada. Sebab ada audien tak ada, saya tanya penerbit kan, kata kameraman. Oh, betul. Jadi maksudnya bukan senang. Benda bab-bab ni, saya saja tanya ni bukan apa tuan-tuan. Untuk kita sama-sama dapatkan maklumat. Walaupun soalan saya tu nampak mudah, apa definisi orang asing? Setiap kita ada jawapan. Tapi jawapannya terlalu subjektif. Yang tuan-tuan boleh cerita kat saya apa tu orang asing? Bukan makhluk asing. Orang musafir satu lagi. Orang asing dan orang musafir. Nabi pesan ada dua benda. Jadilah kalian orang asing dan orang musafir di dunia ni. Dua. Maksudnya apa maksud orang asing? Tak biasa? Tak tinggal tetap. Puan kata apa? Berbeza. Orang berbeza. Oh, bolehlah orang yang berbeza, bolehlah. Orang asing, orang yang tak dikenali. Lagi? Kalau saya istilahkan tuan-tuan adalah orang asing. Apa jawapan pada saya? Kalau saya claim tuan-tuan ni adalah orang asing di Putrajaya ni. Lain macam apa yang kita boleh terjemahkan dengan orang asing? Okey. Semua yang tuan-tuan bagi tadi dan puan-puan bagi tadi, jawapannya betul lah kan? Maksudnya orang tu yang kita tak kenal, orang tu bukan daripada tempat tu, orang tu mungkin main daripada mana-mana yang kita baru jumpa. Pernah satu masjid, saya tanya benda yang sama je. Tuan-tuan tolong bagi sikit tafsiran apa itu orang asing. Seorang pakcik angkat tangan. Saya ustaz, bagus pakcik, saya jarang jumpa jemaah angkat tangan. Murid-murid saya darjah 1, 2, 3 pernah angkat tangan. Pakcik ni dah nak dia jawab. Pakcik, jawapan. Ustaz, orang Indon. Dia tak tahu separuh daripada masjid tu Indonesia. Saya kena cover balik tuan-tuan. Dia punya jawapan tu sampai orang Indon ni beralih lah. Dia betul tak jawapan tu? Betul lah, maksudnya orang bukan orang Malaysia, orang luar main duduk sini, orang Indon. Tapi kan orang Indon dia sensitif bila kita sebut orang Indon. Sebabnya dia bukan suku Indon. Macam kita orang Melayu. Kita daripada orang Malaysia. Suku bersakat kita Melayu. Bangsa kita Melayu. Dia orang Indon, bangsa dia takkan Indonesia, takkan dia orang bangsa Indon. Faham? Dia sensitif sikit. So kita kena panggil dia kalau dia orang Jawa, orang apa? Minang, kan? Orang apa lagi kan? Dia ada pecah-pecah tu. Bugis dan sebagainya. Bila kita sebut orang Indon, kita macam seolah-olah tidak menghormati bangsa dan asal usul dia. Kita kena jaga tu. Sebab saya pernah kena sound lah. Ni saya cerita kepada tuan-tuan. Bukan sound yang teruk lah, sound yang baik-baik lah. Kadang-kadang kita melawak jumpa pakcik orang Indon lah. Dia sebut lah, dia kata kami ni orang Indonesia ustaz, Pak Ustaz, tapi lebih baik digelar sebagai orang Indonesia, jangan panggil kami orang Indon. Kita faham, ialah sensitif kan benda tu. Kadang-kadang walaupun dia akan berbekas hati dia, ustaz tak menghormati kami dia. So kita kena jaga. Rasulullah SAW sendiri walaupun dengan berdepan dengan bangsa yang bukan Islam, Rasulullah jatuhkan dia tak? Rasulullah aibkan dia tak? Tak. Sampai tahap tu Rasulullah jaga maruah sahabat-sahabat dan orang keliling. Kita kena ambil contoh ni. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, balik kepada cerita kita tadi. Nabi sebut orang asing ialah orang yang tak duduk tetap. Persoalan tadi saya tanya kepada tuan-tuan, orang asing nak di Putrajaya ni? Tak boleh jawab no? Macam baru terfikir, aku ni orang asing ke tak? Tuan-tuan, kalau tak percayalah, saya tanya kepada tuan-tuan lah. Tuan-tuan turun daripada rumah mai sini bawa IC tak? Macam tadilah tanya, bawa IC tak? Siapa tak bawa IC? Bawa apa? Atas tu rumah kami turun bawah, depan tu jalan kaki ni. Sebab dekat. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mekah, Madinah, kita daripada hotel, tak kisahlah Safa ke, Hilton ke, Meridian ke, ni saya hari Jumaat ni saya akan pergi Mekah untuk umrah bersama dengan 30 jemaah insya-Allah. Tuan-tuan, kita turun daripada masjid, daripada hotel nak pergi masjid, kita bawa beg sandang. Orang perempuan bawa beg sling tu kan. Tuan-tuan masuk tak pasport dalam tu? Pasal apa bawa? Hak yang pertama kali lah, hak yang dah 5, 6 kali, 10 kali tu tak bawa, tak apa dah. Hak yang pi pertama kali tu, ustaz semua dah pesan dah.
Pasport jangan tinggal. Pasport ni hak peribadi. Pasport ni pengenalan diri. Kan? Kena bawa. Pi mayang bawa tak? Bawa. Pasal apa bawa? Bagus. Ni mutawif yang meninggalkan kesan yang berkesan. Dia bawa kerana dengan ustaz suruh. Tuan-tuan, nampak tak? Ini saya bawa satu analogi mudah bahawa kenapa hari ni kita tak bawa IC sedangkan kita duduk di Malaysia, IC itu adalah pengenalan diri. Kalau hilang walaupun di rumah, kan? Patutnya kita kena bawa. Betul? Sebab tu hak kita. Tapi kenapa duduk di Mekah, Madinah, hatta di luar negara, tuan-tuan pergi mana-mana, pasport bawa tak dengan kita? Pasal apa bawa? Pasal apa tak tinggal je di hotel? Pasal apa tak tinggal je dekat polis? Pasal apa tak tinggal je dekat pemandu? Nampak tak tuan-tuan? Kenapa? Kerana di sana bukan tempat asal kita. Sini tempat asal kita. Jadi apa pun orang Melayu, aku cakap semua orang faham. Pergi negara Arab, inni fi dhalalim mubin. Arab faham. Enta ma fi tariq. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus nak balik hotel. Kan? Rak tu faham. Nasib baik tuan-tuan. Sebab tu kena bawa pasport. Bererti tuan-tuan, kita duduk di Malaysia sebab kita rasa selesa. Kita rasa ini adalah bumi kita. Apa yang kita ada ini milik kita. Betul atau tidak? Harta kita ada, rumah kita ada, isteri kita ada. Isteri ke Iswan? Iswan. Lepas tu anak-anak kita ada, jawab kawan-kawan kita ada, kenderaan semua ada, pangkat dan juga kedudukan kita, jawatan kita ada. Maka semua tu kita ada. Tapi sedang atau tidak tuan-tuan? Rupanya Nabi tinggal kepada Abdullah bin Umar, jangan kamu rasa selesa walaupun kamu punyai segala-gala. Sebab tu orang asing, kita adalah orang yang hanya berhenti seketika sebab kita akan berpindah ke dunia lain, ke alam yang lain. Sebab tu kita jangan rasa selesa. Yang rasa asing tu jangan rasa selesa walaupun kita ada semua. Itu pertama. Yang kedua, pesan Nabi ialah hendaklah kamu jadi seperti orang yang sedang musafir. Kita kena bersedia. Bila-bila masa kita akan angkat beg, angkat semua alatan kita, pindah tempat baru. Hari ni kita bolehlah selesa sebab kita nampak celik-celik nampak lampu, celik-celik nampak muka bini. Walaupun kita bangkit-bangkit pagi, muka ni aku tengok cemuih. Dia tak tahu muka tu lah yang jarang nasi tengah malam. Kan? Kejut kita letak bawah ni apa begitu, ayak dijelum masa kita panas, demam panas, tak atas kepala bini kita lah. Bila dah umur 60-70 ni, saya dengar cerita lah, tak tahu lagi sebab saya belum lagi. Dia kata muka ni macam mat lampir je. Pernah satu tempat saya ceramah macam ni lah tau. Saya ceramah. Bukan saya nak kata ke orang kan. Kita ceramah macam ni lah. Kata, masa kahwin dulu punya sonok, dakak, peluk, cium masa nak lena. Dah umur 60-70, gigi pun jarang-jarang. Kubuk muka tamari, ada aku nak pi. Minta maaf kan. Bila saya cerita-cerita macam tu, adalah satu kisah tu saya bawa. Tiba-tiba pakcik tu mai kat saya, peluk saya. Saya kata Allah. Dia menangis. Saya bimbang takut saya salah cerita. Rupanya dia kata, Ustaz membawa saya kepada satu kenangan. Di saat saya ada isteri di samping saya tak buat apa yang Ustaz kata. Hari ni saya tak boleh buat dah Ustaz. Sebab tu balik saya lagi sebelum lena dakak dia. Tak ada no. Allah, tak apalah dekat bantai sambil doa untuk dia. Kan nak boleh lagi. Kita doa. Yang tak ada doa. Sebab tu betul. Tuan-tuan fikir balik, yang dah tak ada akan rasa sunyi. Bila ada kita rasa ya Allah hai. Kalau orang perempuan selalu dia mengadu dalam ceramah-ceramah kuliah muslimat, panggil saya, dia kata, Ustaz, suami saya kuat berdengkur, nak buat macam mana? Saya kata ambil bantai tekak dia. Selesai kes. Betul Ustaz no? Lepas tu tanggung. Matilah kawan tu. Jangan. Ya, waktu tu lah kita sedap. Bising lah suami aku duk kongkrang. Sat serombong kapal lah, sat kereta api lah, sat break kereta bunyi. Macam-macam. Dia tak tahu. Bila suara itu sudah tidak ada lagi, sunyi malam akan mengisi. Maka sepi akan datang. Teringat kenangan lama, membuatkan kepada dia rindu kepada si dia. Sebab tu, masa dia ada, hargailah setiap masa. Walaupun mat lampir ke, macam tapir ke, macam panda ke, siapa-siapa pun tak kisahlah, kita ni macam-macam penggelaran. Tapi ingatlah, orang yang berada di tepi kita itulah orang yang sentiasa dekat dengan kita. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, jadi orang musafir ini ialah persediaan kita untuk mengangkat kedudukan kita hari ini dengan amalan-amalan bawa ke dunia sana. Amalan. Ya. Saya pun sama, hok cakap kemah ni. Bimbang hok cakap ni teruk tuan-tuan, kan? Allah sebut dalam Quran, kan? Kabura maqtan indallah an taqulu
ma la taf'alun. Celakalah, berdosa besarlah bagi orang yang bercakap, orang duk suruh buat baik ni, tiba-tiba dia tak buat. Dia suruh orang buat tapi dia tak buat. Itu yang bimbang. Maka saya kena buat, maka tuan-tuan juga kena buat yang mana baik. Yang mana saya merapu tu tak payah buat. Tambah-tambah tambahlah. Tapi kalau nak bincang, nak terbang periuk belanga, terpulanglah. Itu atas urusan masing-masing. Yang penting bahagia dunia akhirat. Maka tuan-tuan, Nabi pesan pada kita dua benda ni, nampak macam mudah. Rupanya ada perkara yang dititipkan oleh Abdullah bin Umar. Diselitkan daripada dua pesanan Nabi tadi. Dia sebut apa? Iza asbahta fala tantaziril masa wa iza amsayta fala tantaziril sabah. Bila ada waktu pagi, jangan tunggu sampai petang. Bila ada waktu petang, jangan tunggu sampai pagi. Maksudnya, kita nak buat kebaikan dalam hidup, jangan bertangguh. Jangan tunggu sampai esok. Walaupun malam ni saya dah ceramah, tuan-tuan dah dapat intipati. Cuba tengok tuan-tuan, orang lelaki punya hebat. Saya pergi mana-mana memang saya akui lah. Sebab tu Allah bagi kelebihan dekat orang lelaki untuk mengetuai mana-mana keluarga. Dia mampu untuk menguasai 4 wilayah besar. Faham? Tak faham lagi? Cuba tengok tuan-tuan. Steady je. Cuba tengok orang perempuan. Daripada hujung sampai hujung. Bawa pen, bawa kertas, nulis. Orang lelaki dah. Tak ada. Main handphone je. Tu pun hak main. Hak yang ni tak main apa. Mana ada apa? Sebab ingatan orang lelaki ni kuat. Kuat. Orang perempuan lagi lupa Ustaz Nabi cakap apa tadi. Hadis apa tadi? Hadis apa tadi bang? Hadis lah. Tak silapnya cerita tentang lelaki Allah bagi kelebihan untuk menguasai 4 wilayah besar. Hak tu. Dia ingat hak tu. Hak hadis kita baca dia terlupa dah. Tu orang lelaki. Dia ingatan dia kat tu. Tak apalah tuan-tuan. Maka pesan Abdullah bin Umar terhadap hadis Nabi SAW ini ialah hendaklah kalian sama-sama mengambil intipati bahawa hidup kita tak lama, maka jangan bertangguh untuk buat kebaikan. Sebab orang asing tadi kita, orang musafir juga Nabi pesan untuk kita. Pertama, jangan rasa selesa. Yang kedua, kena sentiasa bersedia. Bila-bila masa kita akan berangkat ke tanah sana, ke bumi sana, ke alam sana. Yang mana bumi itu ataupun tempat itu adalah pemisah antara dunia dengan akhirat. Dia disebut sebagai alam barzakh. Alam macam kumpulan nasyid hak nyanyi itulah. Yang tuan-tuan duk dengar tu kan. Apa? Tak apa lagu dia? Bukan Bung Kayu, tu bayang. Tu Allah sama. Lupalah. Ni. Ku merintih, aku menangis, ku meratap, aku mengharap. Lagu menanti di barzakh tu. Mana tengok? Kumpulan apa? Intim. Intim. Intim bukan. Kumpulan apa Syekh? Kumpulan apa? Ahmad Jais. Ahmad Jais Musa. Ahmad Jais Mufassir pula dah. Exist. Alhamdulillah. Asal tadi hampir kecewa tadi. Nasib baik ada orang backup belakang tu. Allah. Mereka tak tahu hak yang menyanyi tu hak depan ni ceramah ni. Mereka tak tahu hak menyanyi lagu tu hak depan ni, hak tengah ceramah ni. Kumpulan nama dia Faiz. Nasib baiklah Intim tu Haji. Allah, saya rasa macam saya nak balik cepat lah sebenarnya. Tiba-tiba Mak Jaim Mufassir pula. Rasa macam nak mati dah tadi. Nasib baiklah ada juga sebut nama Faiz. Tak apalah, exist tadi dia mencari-cari, akhirnya jumpa juga Faiz. Alhamdulillah. Tak apalah tuan-tuan. Tak penting nama kumpulan tu. Cuma saya nak sebut bahawa lagu tu, kami nyanyi lagu tu. Mana-mana tempat, dia orang akan request. Walaupun kenduri kahwin, dia akan request kat lagu menanti di barzakh tu. Kita sebab lagu tu nak kena dengan konsep lah. Sebab dia lagu tentang kematian. Bimbang, kenduri kahwin, orang duk goncak sana, berjoget sini, tiba-tiba nak menyanyi lagu tentang kematian. Terkejut orang. Dah minta kita nyanyi. Sampai satu cerita, kalau kami duk jumpa orang kat tepi jalan, dekat mana-mana tempat show persembahan ni, mereka akan cerita kenangan lagu tu yang membuatkan kami rasa memang tersentuh. Sebab tu lagu tu lah antara lagu yang pernah banyak menang orang panggil ni pertandingan lah. Apa-apa acara, anugerah carta nasyid, anugerah IKIM, banyak dapat nombor 1 lah. Nak abang apa kalau nak panggil Faiz memang mahal lah bayar. Itu je lah. Banyak sangat menang kan, banyak sangat menang. Mahal asyik bayar. Artis kan. Sampai satu ketika kalau tuan-tuan tengok cerita ni, Ustaz mu tunggu aku datang. Kan? Yang Ustaz Azhar Idrus keluar lah hari tu kan. Ada 2-3 scene tu, ada seorang mamat tu yang ajak pergi masjid tu. Mamat tabligh tu.
Dia ajak Syiro dengan apa? Syarul Syiro. Kan dia ajak pergi masjid tu. Jomlah kita sama-sama ke masjid. Dekatkan diri dengan Allah, kan? Ada brother yang rambut kan. Dia bekas DJ KLFM. Dia pernah sepentas dengan azan lah. Kita lalu azan tu. Kalau nak azan kita pergi azan tu. Kita berhenti 15 minit, 10 minit kita berhenti lah. Tapi kalau tak azan, saya berhenti sekarang. Nak mana? Kita azan lah. Ke sini macam mana? Tadi saya ikut je. Kita pergi lalu azan WhatsApp kan? Sebab syiar kan? Kita pergi lalu azan, nanti kita sambung sikit cerita tentang ustaz mu tunggu, sekejap lagi ustaz sambung. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم ربنا زد حتى صلاة سيدنا شرف وتوبة Alhamdulillah wa bihi nasta'in amma ba'du. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Okey, cerita tadi pendek cerita ialah dia pernah program dengan kami masa tu dekat Kuala Lumpur. Masa lepas kami nyanyi tu dia pun turun, dia pun main kami, dia kata, "Eh bro." Orang KL. Kita orang kampung dengar bro. Terkejut je. Asyik baik dia bro kalau ada K. Bro. Kita pun ya bro. Kita pun ya bro juga. Pokoknya dia cerita, dia kata, ini lagu You All lah. Oh, ni first time saya dengar daripada You All sendiri. Lepas tu kita pun ya. Pendek cerita dia kata gini. Masa dia bertugas di KLFM, dia kata dia selalu bertugas malam sampai ke pagi. Masa nak menjengah ke pukul 4, 5, 6 pagi tu, akan dapat banyak caller daripada orang muda minta main lagu ni nanti di Barzah. So dia pun main. Bila dia sebelum main tu dia tanyalah kenapa nak minta lagu ni, nak tuju untuk siapa, dia sebut. Rupanya dia telefon, dia berkata kami baru lepas race, kawan kami mati, putus kepala, maka kami sedekahkan lagu ni untuk dia. La ilaha illallah. Orang sedekah Fatihah, dia pergi sedekah lagu. Tak apalah, paling tidak pun dia kata, oh rupanya lagu ni memang tinggal kesan walaupun orang rempit tu. Jadi maksudnya dengan dakwah lagu ni mungkin sampai. Kita orang masjid ni tak dengar lagu-lagu kan, lara-lara belakang tu.
Tak payah panggil lah Faiz tu. Nak panggil pun 5,000 je. Murah je. Daripada panggil hak tadi dapat tu seorang je. Seorang 5,000. Hak ni 4 orang, 5 orang 5,000. Murah sikit lah kan. Kalau Ustaz Nabil seorang 5,000 juga lah. Baik. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah. Baik, cerita kita tadi ialah rupanya tuan-tuan kata cerita daripada seorang tabi'in namanya Al-A'mash. Kisah ini cukup masyhur, mungkin di kalangan kita pernah dengar ceritanya tentang seorang lelaki namanya Al-A'mash. Umur dia dah menjengah 60 ke 70. Bila sampai dalam keadaan dia semakin tua, semakin tak beranak sihat, dia berasa hidup dia makin tak lama. Maka dia mengambil satu tempoh, dia panggil semua ahli keluarga dia datang berkumpul dekat dengan dia. Maka dia pun cerita dekat ahli keluarga dia bahawa aku ada satu rahsia yang aku simpan selama ni, aku tak pernah cerita dekat siapa-siapa. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ada adik-beradik kita yang nak meninggal, dia panggil semua di keluarga. Kita pun tahu dah, memang kalau dah panggil ni memang tanda-tanda akhir dia. Tiba-tiba orang tu cakap, aku ada satu rahsia, aku tak nak cerita kat siapa. Tuan-tuan rasa apa rahsia tu? Berkenaan dengan apa? Sudah pasti harta. Sebab kita fikir orang nak mati ni, penghujung kali tak wasiat, adalah benda-benda nak sampai ni. Harta. Harta siapa tuan-tuan? Harta Ismail Ulam Raja. Tajikistan, Gostan atau negara setan. Itu piramid punya skrip. Ni tak ada kena-mengena tuan-tuan. Al-A'mash kata apa? Ni dia punya coding dia, kata-kata dia penuh dia. Selama aku hidup, aku tidak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Selama aku hidup, aku tidak pernah luput untuk takbiratul ihram bersama imam. Maksud luput, kalau kita tengok kan, kita beli barang kan, tarikh luput, tarikh tamat tempoh. Maksudnya dia tak pernah terlepas daripada tu imam angkat takbir Allahu Akbar, dia akan tabi'. Macam kita ni, tu imam nak rukuk baru nak angkat takbir. Tu dah lepas dah tu, punya lama lah kan, berapa kali menguap dah tu. Maksudnya orang yang tak pernah luput ni, bila tu imam angkat terus dia tabi'. Tu dia digambarkan oleh sahabat-sahabat seterusnya dari sudut tabi'in dan juga tabi'un tabi'in, menyatakan bahawa situasi Al-A'mash ni yang angkat takbir tak pernah luput bersama dengan imam dalam 4 keadaan. Pertama, Al-A'mash sembahyang jemaah. Sebab bila dah tak pernah luput angkat takbir, maksudnya tak pernah lama, maksudnya dia sembahyang jemaah dengan tu imam. Kedua, sembahyang jemaah mesti di masjid, bukan di rumah. Takkan kita panggil tu imam main rumah, tu imam main sembahyang maghrib rumah aku. Tak ada tuan-tuan, melainkan mati betul main rumah main jenazah. Tak ada mayang waktu, mayang di masjid. Yang ketiga, Al-A'mash di antara orang yang sentiasa berada di saf depan. Yang boleh dapat semayang dengan imam ni saf depan. Hak saf ketiga, rakaat kedua dah. Macam saya tuan-tuan, pengalaman tahun 2016 tak silap saya, masa tu Allah rezekikan pi dengan rombongan VVIP. Datuk Seri, Tan Sri, Datuk, semua gelaran-gelaran. Jadi kita pula kekok nak kenal seorang ni Tan Sri, ni Tan Sri, ni Puan Sri, ni banyak sangat. Ni bawa pula puan Sri, banyak bini kan. So hak pertama tu memanglah Puan Sri, hak yang kedua nak panggil apa? Jenuh. Takkan kita nak tanya Datuk Sri, hak ni nak panggil apa? Tan Sri, ni nak panggil apa? Segan nak tanya. Saya kena bisik-bisik dengan orang lain. Dapat hotel betul-betul depan Kaabah. Buka-buka jendela kita tu, langsir ni kan. Kalau kampung saya panggil lansiak. Bukan lansiak kan, bukan lansiak ni. Buka langsir ni, terus nampak Masjidil Haram punya dekat. Tiba-tiba mayang waktu maghrib, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib. Kita pun waktu tu gulung kain pelikat. Dekat kan? Jadi gulung kain pelikat, bubuh jubah, pakai sarung kopiah, lilit saban, baru nak turun. Dekat. Macam masjid kita. Azan. Tuan-tuan buat apa? Relax lagi tengok TV. Dah tak masalah. Alah surau bawah je pun. Mana? Tunggu bila Bilal ataupun muazzin qamat, baru nak mula gagah cari baju mana apa, butang baju aku apa. Baru tu baru nak cari. Kan? Sebab tahulah Tok Imam lambat lagi baru nak mula baca Fatihah dan turun lift dan sama macam saya juga. Kita orang sama, mentaliti sama. Baru azan dan lagi gulung kain pelikat, pakai jubah, sorban, turun. Tuan-tuan, Masjidil Haram ni dia punya lapis itu banyak. Daripada depan, dia punya apa? Marmar putih itu nak sampai ke pintu satu hal. Pintu nak masuk ke dalam satu hal. Hak dalam nak sampai ke Kaabah lagi.
Kalau tuan-tuan yang dah pernah pergi dapat imagine, yang belum pergi tu jauh ke? Tuan-tuan, taruhlah cita-cita betapa besarnya kurniaan Allah terhadap bumi barakah itu yang kita akan sendiri rasa. Pijak saya sudah pasti mata-mata kita akan mengalir air mata. Tambah-tambah bila tengok Kaabah secara otomatik. Siapa-siapa pun, hebat mana pun. Baru ni geng Mat Kilau pergi Mekah. Geng Mat Kilau kawan saya bawa. Adalah Datuk tu kan, dengan kawan-kawan dia. Betul, dia kata hak yang duk gagah-gagah perkasa nampak Kaabah riau. Itulah hebatnya Kaabah kan, hebatnya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan, sebab rahimakumullah sekalian, ceritanya ialah bila saya dah sampai sana tak ada rakaat pertama. Masuk dah rakaat kedua. Itulah nak gambarkan bahawa Al-A'mash ni di antara orang yang dah duduk depan. Apatah lagi keadaan keempat disebut Al-A'mash adalah di antara orang yang sentiasa menanti waktu solat. Kita hari ni tunggu azan, betul? Main masjid. Macam ada satu kisah, ada seorang budak tu bila tengok ustaz dia rajin pergi masjid awal. Dia pun pelik, siapa ustaz ni pergi awal sangat, orang tak azan lagi. Kalau orang azan lainlah pergi masjid kan. Dia pun tanya ustaz dia, "Ustaz, siapa ustaz pergi masjid awal sangat?" Ustaz tu kata apa? "Ingatlah, sesungguhnya solat ini, sesungguhnya azan adalah peringatan buat orang yang lupa waktu solat." Kalau tak percaya, saya tanya tuan-tuan, esok subuh pukul berapa? Macam-macam fatwa nak keluar. 6.15 seorang. 6 apa nak? Tuan-tuan hafal tak waktu? Tak, kita bukan menghafal waktu. Kita diperingatkan dengan waktu dengan azan tadi. Betul atau tidak? Betul lah guru tu tadi. Jadi kalau orang yang bersedia dengan nak solat, maksudnya jiwa dah dekat dengan Allah SWT. Inilah di antara pesan Nabi, bahawa jangan tunggu kebaikan itu datang baru kita nak buat. Cari kebaikan, bekejar untuk buat kebaikan. Ada ruang kebaikan, ambil. Tambah-tambah kita duduk dalam majlis ilmu ni, jangan rasa alah takat Ustaz Nabil, kan Nabil Raja Lawak boleh juga. Dia tak tahu Ustaz Nabil pun boleh buat lawak, cuma tak masuk Raja Lawak je kan. Tak guna masuk Raja Lawak pun kalau kita tak ada ilmu. Tapi baguslah Nabi tu kan sekarang ni dia dah mula berjinak-jinak dengan majlis ilmu. Kita doakan, itu fitrah manusia. Dia circle manusia ni sama macam kita dulu lah. Zaman saya, zaman KRU tuan-tuan, sama Ustaz Mak Noid Saad tu, kami panggil dia Mak Noid Saad, Ustaz Khairul Anwar. Mak Noid bahasa kampung. Ada belakang? Ada orang rumah dia, Allah minta maaf. Orang rumah dia Ustazah Nazirah. Kenal juga lah, satu mesek tu. Mesek yang panggil. Pimai kot tu lah kami. Ngaji ni kalau ada juga orang mesek ni, tak mesek pula, Mesir. Bi ardil Kinanah. Baik. Balik cerita kita tadi, kita nak berhenti pukul berapa naknya ni? Boleh lah, sebab saya ada online kan. Atas saya lah. Asyik baik, tuan-tuan beralik je. Buat wadono je. Okey, baik. Beginilah tuan-tuan. Maka cerita Al-A'mash tadi nak menggambarkan kepada kita bahawa orang yang menepati ruang-ruang waktunya ialah diisi dengan kebaikan. Maka mudah-mudahan kita ni walaupun sibuk dengan urusan dunia, kita tak lupa dengan urusan akhirat. Ya, setidak-tidaknya dalam seminggu kita ada satu masa untuk kita datang ke masjid. Satu masa kita duduk dalam majlis ilmu, kita dapat satu majlis yang mendatangkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga satu masa kita tak mampu untuk pergi selalu ke masjid, tuan-tuan pasanglah ayat Quran ataupun ambillah mana-mana ruang channel kita media ni yang ada, dengarlah kuliah-kuliah agama, majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita juga mengalir kebaikan dalam hidup kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu peringatan ringkas saya buat semua. Mudah-mudahan kita beroleh kebaikan dunia akhirat. Saya minta maaf tak dapat bersama malam ni. Ada kambing golek tak ada kan? Kalau ada kambing golek saya sanggup tunggu tuan-tuan. Tak apa, online kita tak tepi dulu. Yang penting kambing tu. Jadi kalau tak ada kambing saya tak tunggu. Sebab saya nak kena golek. Saya nak kena golek. Ada gua ni. Lepas ni nak panggil dah faham kan? Jadi saya sebut tu bagi faham, akan datang nak panggil pula kambing golek dia punya syarat dia. Orang lain kulit kuning kan, saya kambing golek je. Bukan apa, saya kesian kat sahabat-sahabat ni kalau sebut kambing golek penuh ji. Kali buat bersama makan kambing golek, insya-Allah tak payah suruh depa turun. Baiklah tuan-tuan sahabat rahimakumullah, guru-guru kita tak lain tak bukan hanya untuk kita menjadikan jiwa kita ni jiwa yang bahagia, jiwa yang merdeka, tidak disekat dengan hawa nafsu semata, tapi kita nak beralih arah, bertepatan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Maka kita tidak akan sunyi, kita tidak akan terpesong sampai bila-bila. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya, mungkin teguran saya, mungkin juga ada jenaka daripada saya yang membuatkan tuan-tuan dan puan-puan kurang selesa. Saya minta maaf banyak-banyak, tapi saya ucap terima kasih apabila tuan-tuan dan puan-puan memberikan respon yang baik. Mungkin jawapan yang kita kongsi itu adalah jawapan yang tulus daripada kita, gurau-gurau, tetapi dalam masa yang sama
kita nak dapat satu nilai kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik datang pada Allah, yang lemah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Maka kita minta doa, mudah-mudahan kebaikan yang Allah kirimkan melalui majlis ilmu ini jadi sebagai sandaran kita untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Jadi doa banyak-banyak tuan-tuan. Tuan-tuan doa juga untuk saya. Minggu depan ni nak bawa jemaah 30 orang ni, 30 kepala. Kan? Macam-macam jenis orang ni. Moga-moga dilancarkan perjalanan sampai balik ke sini. Kita juga doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk kita sambut Ramadan, duduk dalam bulan yang penuh dengan keberkatan. Sampai habis Ramadan kita sambut Syawal sama-sama. Ya, insya-Allah. Allahumma amin. Jazakumullah khairal jazak. Sekian saja daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.